warahmatullah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan tiada mengetahui kita akan bilangan-bilangan nabi dan rasul-rasul itu kerana firman Allah Ta'ala, minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Artinya setengah daripada sekalian rasul itu mereka yang kami ceritakan atas engkau wahai Rasulullah, dan setengah daripada mereka yang tiada kami ceritakan atas engkau. Baik, bilangan nabi-nabi dan rasul-rasul ramai. Bilangan yang tepat Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang tahu. Dan yang disebut di dalam hadis, rasul ada 315 orang, nabi ada 124,000 orang. Nah, ramanya hak tu yang sekadar diketahui oleh Rasulullah. Pegang gitu. Yang sebenar Allah Ta'ala yang lebih tahu. Dalilnya dalam Quran Tuhan kata, minhum man qasasna 'alaika. Setengah daripada rasul tu kami khabar kamu wahai Rasulullah. Ini rasul-rasul dulu. Maknanya sebahagian lah. Wa minhum tu maknanya sebahagian, bukan separuh. Jadi sebahagian daripada rasul-rasul yang telah aku utuskan, aku cerita kamu. Wa minhum man lam naqsus 'alaik, dan setengah daripada lagi kami tak khabar kamu. Maknanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui banyak mana. Tak, dan kita tak payah balah lah banyak-banyak mana rasul. Yang wajib atas kita ikut jejak rasul. Hak ditinggal pada kita, bawa hak tu. Tak tahu bilangan tidak menjadi masalah. Orang kata berapa ratus ribu orang Nabi, tak erti nak sebut. Tak jadi masalah. Masalah sekarang ni tak ikut Nabi, tak ikut rasul. Waktu masalah besar. Dan bahawa nabi-nabi yang wajib kita beriman dengan tafsil 25. Yang kita wajib kena beriman ni maknanya yakni hak kita kena tahu dan kita yakin 25 orang rasul. Tafsir ni maknanya dengan detail lah. Iaitu dengan mengetahui nama. Itu makna tafsir. Hak lain tu kita kata gini dah, segala nabi-nabi dan rasul yang diutuskan oleh Allah, tidak ada orang yang mengetahui bilangan. Mereka semua benar belaka utusan Allah Ta'ala. Setakat tu dah. 25 orang ni kita kena tahu nama. Tak tahu berdosa. Kata ulama. Tahu lagu mana? Tahu bila disebut nama kita kata dia rasul, tak apa. Tahu bukan hafal. Hafal sunat ni. Siapa boleh hafal 25 rasul, sunat je lah, bagus lah. Tahu ni maknanya dengar. Orang kata Daud tu nabi ke rasul, dia kata rasul. Tak apa tu. Dah maknanya Zulkifli rasul lah. Tak apa tu. Dah nak sebut dah erti, tapi bila orang sebut dia tahu rasul. Jangan orang tanya dah Ibrahim sahabat. Sahabat alik awal. Faham tak? Nabi bahan sahabat lah pun. Iaitu Adam. Adam hak mula-mula. Abul Bashar dipanggil, bapa segala manusia. Semua manusia daripada dia. Dan Idris, dan Hud, dan Saleh, dan Syuaib, dan Zulkifli, dan Ibrahim, dan Ishaq, dan Yaqub, dan Nuh, dan Daud, dan Sulaiman, dan Ayub, dan Yusuf, dan Musa, dan Harun, dan Zakaria, dan Yahya, dan Isa, dan Ilyas, dan Ismail, dan Ilyasa, dan Yunus, dan Lut, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 25 orang rasul. Mana orang tanya kita Ishaq nabi ke tak? Nabi ya? Tak apa. Cuma bilang 25 orang nabi, dah ingat. Kita dah ingat. Dah Daud nabi ke tak? Daud nabi ya? Tak apa setakat tu. Dia panggil kenal secara tafsir. Semua ni Rasulullah belaka.
Nabi Allah Ta'ala belaka. Siapa lantik? Allah lantik. Yang pertama sekali Adam. Tinggi 60 hasta Nabi Adam. Sebab tu orang jumpa maknanya tulang orang zaman dulu-dulu besar-besar. Besar-besar tulang orang dulu-dulu. Yang paling kecil umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling kecil dan paling muda mati. 60 kiau. 75 bonus. Nolak 40 senyap. Kita paling kecil dan paling muda mati. Paling kecil Samsing tadi. Kecil Samsing. Rombok sejik. Samsing tu. Orang duk angin-angin ribut. Buang musim. Ada buang musim petang. Tua nak apa naik kau. Nak awak gua ni dah kena angin, bahan demam pula dah. Tu kata. Tak tengok musim nak main buah. Bukan salah tengok musim musim angin ni. Buah apa? Kerajaan tu bodoh. Dan Idris, Nabi Idris, orang yang mula-mula katanya dalam kitab sejarah buat maknanya pena, buat pen. Dia buat pen. Bukan orang Cina. Kita bahan Cina sejarah. Cina semua. Mula-mula buat ni Cina, pula kapal Cina. Nabi Idris dia buat pen, pena kolang tu lah. Dia reka pen. Dakwah celup boleh tulis. Celup boleh tulis. Dan Hud. Dan Hud, Nabi Hud. Ada orang nama Hud. Dan Saleh, bukan Saleh. Saleh. Nak pun nama anak Saleh S-O-L-I-H Saleh. Jangan Saleh. 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 Jadi Saleh. Tu dah Saleh tu asal tapi bunyi Saleh. Saleh sedap kan? Saleh kami. Dan Syuaibun, Syuaib S-H-U-A-I-B. Dan Zulkifli atau Zulkafli. Dan Ibrahim dan Ishak dan Yakub dan Nuh dan Daud dan Sulaiman dan Ayub, ada satu Ayub, dan Yusuf ramai orang nama Yusuf. Kita jadi Yusuf. Orang tua dulu nak sebut Yusuf pelak Yusuf faham. Asal Yusuf. Yusuf dan Musa dan Harun dan Zakaria dan Yahya dan Isa dan Ilyasa, jarang orang nama Ilyasa, dan Ismail ramai. Ismail dan Ilyas, tadi ada Ilyas tadi, kemudian Ilyasa, ni kurang, dan Yunus dan Lut dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lain daripada yang 25 ini wajib atas kita beriman dengan mereka itu lain dengan ijma', mana tidak secara terperinci, dengan bahawa kita iktikadkan akan ada bagi Allah Ta'ala beberapa banyak daripada nabi-nabi dan rasul-rasul. Hak 25 orang ni wajib kita kena kata rasul lagi nabi bila orang sebut nama. Kalau kita hafal 25 sunat boleh pahala. Hak lain pada 25 orang ni ribu-ribu lagi kita iktikad gitulah. Segala utusan-utusan Allah Ta'ala ini benar belaka yang telah diutus oleh Allah. Dan makna wajib beriman dengan tafsir itu bahawa jika ditanya daripada seorang daripada mereka itu nescaya tiada engkar ia seorang akan kenabiannya dan tiada kerasulannya, maka barang siapa engkar ia seorang akan kenabian seorang daripada mereka itu 25 orang atau kerasulannya 25 orang tadi, nescaya jadi ia seorang itu kafir, na'udzubillah. Maknanya kita kenal secara tafsir. Bila orang kata dia ni Yakub ni adalah Rasulullah, kita jangan kata bukan. Orang kata Yusuf ni Nabi Allah, kita puya dah. Begitu. Kenal. Walaupun kita tidak hafal. Kerana 25 orang ni siapa yang ekar jadi kafir. Jangan ekar. Dah kalau seorang kafir kau. Tolak seorang ni. Macam umat Kristian.
Nah, umat Nabi Isa AS dia beriman dengan Nabi Sulaiman, beriman dengan Nabi Musa, beriman dengan Nabi Nuh, beriman dengan Nabi Yakub, Nabi Adam. Nah, Nabi Muhammad seorang yang tidak terima, jadi kafir lalu. Nah, kena terima segala Nabi. Kerana tolak seorang Nabi, tolak Tuhan. Nah, sebab semua yang didatangkan oleh Allah dah ditolak. Malaikat Allah kita tolak, jadi kafir. Nah, kita tak percaya. Pasal tak percaya Tuhan, Tuhan bagi malaikat. Satu kitab Allah kita tolak, jadi kafir. Satu hukum dalam kitab, kafir juga. Nah, orang kata wajib sembahyang 5 waktu, ndak tak wajib. Tanan jerat. Mampu kerah jangan ratik. Bapa budak ratik mau dia mau nama Pak Leh tu. Dulu dia kata sembahyang 5 waktu tak wajib. Tak wajib mana boleh ratik. Biar faham gitu. Dah? Jadi hak mana-mana melapahkan kalimah kufur, suruh dia mengucap semula. Marah tak marah Tuhan dia. Tambah, ngaji balik dah pula. Ambil nama dia tulis ada di Korea kapung ni. Supaya kalau mati relak kaki orang tak nawak. Faham tak ke? Biar gitu. Nama dia tulis di masjid. Nampak? Tulis Sipulang bin Sipulang. Nak sekian ribu bulan berkata kalau ikut Islam jadi mundur negara. Telah ikut fatwa ulama jadi kafir. Faham? Jadi orang tengok, dia mati. Pak Nik. Orang tengok, Pak Nik kafir dah. Itu dia kafir dah. Suruh dah taubat tak boleh. Dah ya ratik. Ni ratik juga macam nak mampu. Wah. Kawan tu murtad tau. Nah, dia kata semayang tak wajib. Dia kata pergi ke Mekah tu bodoh belaka. Dah kita ratik ada. Ada yang kata dia Mekah bodoh belaka. Dengar cakap gitu suruh dia mengucap. Nah, tak mengucap dah nama sejik. Tepek supaya kat dia orang tak lelah saja ratik. Tak payah pergi mandi. Tak lihat gitu malu mata pula. Duk main gitu. Dah malu mata mu pergi ratik tak sini mampu pun dak malu mata. Biar gitu, biar kata nama mu ada sejik tu. Ada naik nama gak lah mu. Dia pun insya-Allah takut tang. Tetapi orang kebanyakan orang awam yang didukung atasnya dengan kufur melainkan jika engkar kemudian daripada dia ajar akan dia. Dia kata bukan Nabi Zulkifli ni dak. Orang awam. Orang kata dak Nabi sebut dalam Quran, ada dalam hadis. Engkar juga baru batal syahadah. Dan tiada dikendaki akan wajib menghafaz nama-nama mereka itu rasul. Tak wajib hafaz. Dan berkata Al-Allamah Al-Amir bahawa jahilkan seorang dari mereka itu yang 25 mudarat ia daripada diri iman pada barang yang diketahui dengan darurah seperti Muhammad AS. Jadi nabi-nabi yang terkenal daripada 25 orang ni tak ramai. Ada 2-3 orang nama-nama yang orang kurang kenal. Jadi nama-nama yang popular yang terkenal dia panggil al-ma'lum minad dini darurah. Tolak jadi kafir selalu. Dan ada pun umpama Ilyasa, maka kebanyakan orang awam tiada mengetahui mereka itu akan namanya. Sama telah lagi kerasulannya, maka yang zahir bahawa Ilyasa seperti yang lain daripada yang mutawatir. Tiada dibilangkan dia orang itu kufur, melainkan dengan inat, keras kepala, kemudian diajar, kemudian daripada diajarkan akan dia akan seorang tadi. Baik. Kalau benda-benda yang mudah dalam agama, orang siapa saja orang Islam yang dia tolak benda tu jadi kafir selalu. Nampak? Tapi kalau benda-benda yang kena mengaji beradang baru reti benda tu, kalau dia tolak tak kafir lagi sebab dia tak mengaji. Tapi bila orang terang dia ditolak juga baru batal syahadah. Contohnya semayang 5 waktu. Hak ni kita tak payah mengaji, semua orang tahu semayang 5 waktu wajib. Tanya orang syak dadah pun tahu. Pergi kat orang syak dadah tanya dia. Nak tanya sehari semalam ni wajib semayang 5 waktu ke 8 waktu? Semua boleh jawab 5 waktu. Set pi kuda berhenti 5 waktu bawah. Faham? Itu benda-benda mudah dalam agama. Siapa tolak jadi kafir selalu. Zina halal ke haram? Semua orang reti haram. Walaupun dia itu bapa ayah ibu ayah. Haram di segi Islam. Tak payah pergi Mesir nak tahu zina tu haram ke tak. Tak payah ngaji pondok, tak payah nada kitab, semua orang reti. Tu panggil benda yang diketahui daripada agama dengan jalan mudah. Benda-benda ni tolak batal syahadah. Ada benda dalam agama yang kena belajar baru reti. Kena dengar, kena pergi majlis ilmu barulah nampak benda lagu tu.
Seperti orang tanya kalau kena hukum potong tangan, potong kat mana? Kat siku, kat pergelangan tangan, kat lau. Tu benda tu kena belajar. Tak ramai orang tahu. Tu kalau dia kata dia nafi, tak kafir. Melainkan telah disebut, diterang ke dia, barulah batal akidah. Sebab tu ramai sekarang umat Melayu tanggal Islam dia. Sebab apa? Sebab dia dengar sama dah orang kata wajib melaksanakan Islam, wajib melaksanakan Quran dan hadis. Dia rawam dia kau Islam apa? Main batal syahadah, ada apa? Dah Islam mau ada benda lain, batal akidah. Dalam Melayu kafir panggil. Gitu hukum dia gitu jangan tolak Islam, dak ikut bab lain. Jangan tolak agama kan. Zaman ini dak wajib dan nikah, pakai nak beres. Dia kata dak wajib dan nikah, batal Islam juga. Sebab nikah tu wajib kalau nak dapat bersama. Maka dia telah menolak satu benda yang ijma'. Rosak akidah dia. Tapi kalau dia erek porong malam-malam, dia tak kata benda tu halal. Dosa lah. Tak jadi kafir. Ni lawan Islam tu. Congok-congok. Siap kat tangan lah TV. Lawan Islam. Siap kat tangan ni kat lawan Islam. Tak sedar ke diri tu. Kalau sedar tak jadi gitu. Mudah-mudahan dah mengucap sebelum mati kat gigi. Sebab apa? Dia akan lawan Quran hadis kat gigi. Dia akan lawan jamaah Islam. Dia akan lawan perintah Allah. Dia bawa parti yang menegakkan kemungkaran, yang mempertahankan arak dan judi di dalam negara, yang mempertahankan undang-undang sekular yang murtad, tidak diredai oleh Allah Ta'ala. Itu golongan ni. Mutut tenggelam dah punggung, tinggal luang sikit. Faham tak? Tak sedar diri ni kata manusia Melayu. Nak bawa benda tak tahu. Tulis maknanya negeri yang cekap benda. Tadi roadblock tu buat kerja jalan raya di Kuala Libang, jeng sampai Batu Buruk, susung kereta. Buat jalan tengah orang balik jabat pukul 5 petang. Kalau kita latih kambing jadi pemerintah, kambing tak buat gitu. Ni bodoh pada kambing. Betul tak? Dah. Mana ada 14 buah negeri dalam Malaysia orang balik kerja buat jalan? Ada. Faham? Malaikat emergency, jalan tu pecah kena bung tu lain. Ni nak baik kini jadi comel lagi. Jalan hak molek dah. Buat tengah malam. Mu kata mu pandai mereta, dak anda mereta tu. Betul tak? Dak anda tu. Dah wi kau orang pandai. Anda pun orang balik. Ada negeri lain di Perak, di Kedah, di Kuala Lumpur, di Johor, orang balik kerja, dia balik ke jalan. Ada? Ada. Negeri Ganung Suti. Negeri paling bodoh dalam planet bumi. Dak sungguh. Dak nyanyi kau orang bersusung. Tak ada buat kerja, dia bola gitar di hotel tengah tu. Susung orang, susung golek tayar apa tu burung, 3 batu jeng. Nengung cek duk gulung kat daun. Duduk atas kereta giling. Dah mana tukang pantau, mana JKR? Hak bayar gaji 5,000 sekor. Pitih dia bayar gaji. Ingat senang. Kena sebut kemungkaran mana boleh buat kerja gitu. Orang buat tengah malam, orang buat time orang dah balik kerja, rasul dah jabat belaka. Buat tengah malam pukul 12 ada kata. Batu-batu orang tengah balik kerja. Kambing dengung lebih kata tengok. Kambing kita tengok kambing jujur kambing dengung, kambing itu bodoh bapak. Tukang buat kerja kena suruh nak buat kan ni. Atasan kan bodoh. Jangan marah, dia memang bodoh. Dia kena tegur. Menyusahkan orang. Islam ni tidak la darara, tak ada boleh menyusahkan orang. Daripada yang mutawatir,
Mutawatir ni maknanya khabar yang sampai kepada kita yang kalau kita tolak batal Islam kita. Tu panggil khabar mutawatir yang mesti kita terima. Seperti Al-Quran dan hadis mutawatir. Yang mustahil manusia ni buat cerita lawa. Tu khabar mutawatir. Tiada dibilang akan dia kufur melainkan dengan inat keras kepala, kemudian daripada dia ajarkan akan dia. Jadi jangan kita keras kepala. Kita tak semayang dosa besar. Tapi kalau kita kata semayang tak wajib, jadi tak cia. Batal Islam. Berzina dosa besar, tapi dia kata berzina ni molek. Nikah bodoh belaka dia kata. Jadi kafir laknat. Faham? Dia tukar hukum. Dia berjudi dosa besar. Dia kata berjudi ni halal. Tak apa, tak dosa jadi kafir. Tu beza dia. Jangan buat perkara yang membatalkan akidah dengan inat. Orang kata wajib menjalankan hukum Islam. Tak wajib zaman ni. Zaman dulu je. Zaman dulu main Quran hadis ni. Kena ikut Quran hadis, ikut Nabi. Dah mula awam tak lawang, tapi ni sesuai dengan zaman kita. Ni zaman dulu. Dah cakap. Dah kalau zaman dulu pok mu mati kat gigi, apa yang mu panggil orang semayang-mayang? Semayang-mayang ni hak Nabi ajar zaman dulu 1400 tahun. Zaman ni mu kata nak ikut moden, pok mu mati kat gigi, tak payah maya-maya. Buku tu hokok jematan. Kata gua ni pesen baru bau. Apa dah buat gitu? Yang toki mu pergi Mekah, yang mu pergi atas apa? Mu kata hukum Quran zaman dulu, dah toki mu apa pergi Mekah. Kata toki lagi Mekah. Tu zaman dulu ni pergi Disneyland. Faham apa dah kata gitu? Tu kata bodoh, faham, jahil, mengeluarkan kalam yang beri mudarat kepada diri sendiri. Kat benda zaman dulu ni agama. Kalau zaman ni tak ada agama. Pakat tak ada agama, kena ikut orang zaman dulu. Dan bahawa Allah Ta'ala mengurnia ia bagi sekalian Rasulnya akan beberapa mukjizat, iaitu pekerjaan yang mencarikan adat, yang keluar ia pekerjaan daripada yang mengaku dirinya jadi Rasul, adalah mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih besar, Quran, dan setengahnya daripada mukjizat Nabi Isra' dan Mi'raj, kerana menjalankan Allah Ta'ala akan rohnya dan badannya daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Baik, dan bahawa tu gini, dan wajiblah atas kita sekalian orang Islam beriman bahawa Allah Ta'ala mengurnia ia Allah akan sekalian Rasulnya Allah akan beberapa mukjizat, iaitu pekerjaan yang mencarikan adat ni kebiasaan, yang keluar ia pekerjaan daripada yang mengaku dirinya jadi Rasul. Kemudian masuk pula satu lagi perkara akidah. Wajib kita beriktikad, wajib kita beriman percaya sungguh-sungguh Allah beri mukjizat pada Rasul dan Nabi. Wajib kita beriman. Mukjizat ni bahasa Arab. Mukjizat maknanya perkara yang melemahkan, daripada perkataan ajzun, makna lemah. Ajaza, mukjizat, benda yang melemahkan. Lemah kan? Melemahkan manusia lain daripada nak tanding. Itu mukjizat. Tapi yang mencari adat ni kebiasaan. Dia benda yang mencari adat ni banyak. Benda apa mencari adat, biar kita faham. Adat ni kita kata adat, adat istiadat. Adat ni bahasa Arab, bahasa Melayu makna kebiasaan. Kebiasaan kita akak kertas ni kita lepas jatuh, akak lepas jatuh, akak lepas jatuh, dipanggil adatnya lepas jatuh. Cari adat ni gini, lepas tak jatuh. Tu benda yang luar biasa. Lepas tak jatuh, luar biasa, luar daripada biasa. Biasa jatuh, faham tak? Tapi kalau lepas tak jatuh,
dia panggil lain daripada biasa. Istilah baru, luar biasa. Benda yang luar biasa ni lah mukjizat. Tapi tidak yang luar biasa itu semua mukjizat. Nah, kalau daripada nabi-nabi dan rasul luar biasa mukjizat. Nah, kalau daripada para wali dia panggil karamah. Kalau daripada orang soleh, orang awam macam kita ni, Tuhan buat benda-benda hak pelik, luar biasa, ma'unah dia panggil. Di atas orang. Nah, Nabi benda pelik berlaku tunjuk kepada para sahabat, mukjizat. Wali Allah tunjuk benda yang pelik berlaku pada orang ramai, karamah. Nah, kita orang biasa, orang awam, tapi Tuhan tunjuk pada kita, boleh tunjuk ke orang atau berlaku benda pelik yang luar biasa, ma'unah. Orang yang belajar nak buat benda pelik gini, dengan tujuan nak mengabui mata orang, sihir panggil. Pelik tak sihir? Nah, ambil ayam lepih, pak, cabut kepala, gat tangan, mulai lihat dia ketok, kiok. Faham? Ubuh balik kepala ayam, jalan kok. Luar biasa tak? Luar biasa lah. Tapi orang tu nak cari makan, sihir, hukumnya haram. Nah, Tuhan izin belaka. Baik. Kalau orang yang dakwa jadi orang yang maknanya Tuhan buat berlaku pelik kepada dia tapi nak mengaibkan dia, tapi pelik dia boleh buat tapi dia sendiri jadi aib, Sya'uzah nama dia. Pelik tak? Macam yang pernah berlaku kepada Ghulam Ahmad Qadiani. Ghulam Ahmad Qadiani ni kafir laknatullah, murtad, asal agama Islam India. Nah, dia akhirnya banyak pengikut, ramai sangat, ngaku jadi nabi. Ghulam Ahmad buat agama baru, ajaran Qadiani. Jadi Qadiani itu ajaran kafir murtad tu. Jadi dia pernah berobat orang untuk menunjukkan kuasa dia. Sebelum ni Tuhan turut dia. Dia tunjuk kuasa orang buta pergi berobat, molek-molek ada jadi cerah. Sekejap je depan dia. Orang kecok, molek jadi depan dia. Satu hari tu beripun ramai orang nak tengok. Termasuk daripada duta-duta daripada negara luar. Masa tu dijajah oleh British India. Mari nak tengok. Berobat orang sakit, saraf tak boleh gerak. Cuma boleh gerak jari saja. Nak minta benda buat dengan jari. Buat pergi depan Ghulam Ahmad Qadiani. Dia pun baca japi, mati terus. Faham tak? Mati terus. Jadi dia kata bukan silap dia, sapa Omar kata. Tu panggil Sya'uzah. Dia tak setuh benda pun, dia baca, kawan tu selok, belalok mata-mata, buih ulut mati terus. Nak mengaibkan dia, malu terus dia. Jadi jarang orang boleh buat baca gitu mampu terus. Tapi Tuhan nak mengaib macam berlaku pada Musailamatul Kadzdzab. Ngaku jadi nabi. Ma'unah ni berlaku pada orang yang dia bukan nabi, dia bukan orang jahat, dia orang Islam biasa, bukan wali. Berlaku ke Tok Imam, berlaku ke orang kampung umpamanya. Orang lain mati belaka, dia timbul seorang tak tenggelam, perahu pecah laut tu. Lepas tu ada pula orang tolak, berasa orang tolak, buh biar patah. Tu ma'unah dia panggil. Faham? Ma'unah. Pertolongan Allah Ta'ala. Kalau berlaku pada wali, karamah. Wali ni benda, wali mana orang yang maknanya dekat dengan Allah Ta'ala. Tu wali. Ulama-ulama, orang yang kuat beramal ibadat. Jadi dia dekat dengan Allah, sama ada dengan ngajar dia. Dia jadi wali dengan sebab dia ngaji dia. Dia jadi wali tu dengan sebab dia kuat berzikir. Dia jadi wali dengan sebab dia banyak berkorban. Ataupun dia berakhir berperang, jadi wali Allah. Atau dengan sebab maknanya kasih sayang sama makhluk, tingginya ikhlas dia, Allah latih dia jadi wali. Berlaku pelik-pelik pada dia, dipanggil karamah. Melayu panggil keramat. Keramat tu bahasa Arab karamatun. Karamah kemuliaan. Macam berlaku pada tok wali. Letak kaki atas air tak tenggelam kaki. Boleh jemerang sungai.
Orang tengok ramai, tu panggil karamah. Tapi bukan dia buat act kat orang. Nah, hang tak ada pitih nak naik nambah, dia pun bahang kat tak ada orang di jalan. Nah, ada tergelang. Karamah. Nah, Ulama-ulama macam Imam Bukhari, Imam Muslim. Nah, apa benda ni? Dan imam-imam hadis yang lain, siapa boleh hafal jota-jota hadis dalam dada? Karamah tu, kamak tu. Mana orang lain dari nak hafal, dia boleh hafal apa puluh ribu duduk dalam dada dia. Kamak tu. Bukan mesti tasawuf dia kamak. Kamak dengan tasawuf dia, kamak dengan ilmu tafsir dia, kamak dengan sebab hafal hadis dia. Kamak ni bukan maknanya benda pelik sangat. Kemuliaan daripada Allah yang jarang orang dapat. Itu kamak. Nabi, Rasul dipanggil mukjizat. Dipanggil mukjizat. Mukjizat benda yang mengalahkan orang ataupun orang manusia tak boleh lawan. Mukjizat. Contohnya zaman Nabi Musa AS ramai ahli sihir. Nah, jadi Nabi Musa ni dianggap sebagai ahli sihir oleh Fir'aun. Fir'aun kata kumpul belaka ahli sihir kita lawan sihir Musa. Padahal Nabi Musa tunjuk mukjizat. Nah, ngari belaka ahli sihir. Hak maknanya hak kelas-kelas ijazah belaka, PhD belaka. Hak kelas-kelas baru nak ngaji sihir dak hari dak tepu. Hak tu cak yang Fir'aun punya ahli sihir memang hak kelas punya. Mari beripung belaka guana gamak. Nak lawan lagi. Nabi Musa kata saya cakap banyak tunjuk tak? Saya cakap banyak tunjuk jadi ahli sihir ambil tali. Nah, masing-masing dah ngaji yang sama, kitab sihir ni sama je. Kita tengok debit ke perfi ke, debit blank ke, dia sama. Faham tak? Repih kepala ayam, boleh buat putus pun tubuh orang. Nak kau celah jari tubik burung pati sihir, gunakan iblis. Nah, dia lewat tubik gajah kau jari dah. Lek tu. Ngajian dia burung pati saja. Gitulah. Ni buat tubik tali belaka. Nah, okey. Kata apa. Nama manja dah. Ngaung tu lah. Lepo ahli sihir dia pun lepo tali, lepo jadi ular. Jadi ular besar tali tu ada panjang-panjang dua sedepa seekor. Nak kejut ayat tengok kelah. Fir'aun tengok nampak sengih dah jadi ular. Jadi macam ular air gedi nak lawan Nabi Musa. Nampak? Allah kata hai Musa lepo tokakmu. Tokak dia tu tokak hak dia katuk batu itu. Dekat sungai laut merah. Dia pun lepo tokak. Jadi ular besar pada rumah. Tak? Tupuh besar pada keret laga. Makan sekor-sekor ular lain. Duduk makan. Siap dawa. Situ. Jadi kejut habis. Ahli sihir tembak lari naik bukit belakang. Dia kata ni bukan sihir. Tak ada dalam ngajian tok guru aku lewat gini. Ni bukan sihir. Sihir besar-besar lengang je. Apa benda lah besar keret telaga tubuh. Panjang kat 2 kilo. Nah, siapa habis lari naik atas bukit. Masuk Islam semua. Pasal apa? Dia tahu pengajian sihir api tinggi langit 7 pun tak boleh ngaji. Siapa boleh buat gini? Ni hak Allah Ta'ala beri ni. Hak betul ni. Nak beriman. Ahli sihir beriman. Tak? Bila beriman, kau bunuh lalu. Takak selalu dia. ISA lalu. Tak main ceramah, tak main faham tak? Dikir tak mau kalah. Itu mukjizat. Maknanya kita belajarlah sihir lagu mana pun nak buat ular kepala besar lari tak boleh. Dia mengaji duduk dalam tapa dalam gua tak boleh. Nak takat nak buat ular biasa boleh. Nak buat burung pati burung ceceh boleh. Faham? Nak buat lebih pada hak tak boleh. Hak mukjizat lebih pada hak. Patut panggil mukjizatun, benda yang melampau daripada akal manusia dan mengalahkan segala yang ada. Tu. Nak musim dah teruk, cincak terbit dah teruk. Tu boleh buat sihir. Faham? Pusing-pusing terbit basikal. Orang pelik. Faham tak? Terbit kerala 2 tik celah tiok. Tu nak buat tu dah akan ngaji. Tak? Mukjizat tu. Tokat tu dia katok kepada satu batu. Bila dahaga sangat berjalan di padang teh di Sinai.
Setelah dihambak oleh maknanya Firaun, jemerang. Ni jemerang kena kejar di Firaun, jemerang seberang Laut Merah, sampai di semenanjung Sinai. Sekarang di timur negeri Mesir. Dahaga sangat, Allah suruh ambil tokat tadi ya, katuk batu. Dia katuk batu tu terbelah 12 lubang. Tubik mata air. Mata air tu satu puak boleh makan seorang mata air. Semata air. Sepuak ada lebih kurang 12,000 orang. Dah. Ratus ribu boleh minum. Batu cek. Tung katuk. Boleh minum ratus ribu orang. Itu